Hai, Assalamualaikum. Nama saya Izan bin Izamin berserta 4 orang rakan saya, yakni Syazwina Adlina, Nadine Sofia, Sufi Nur Kristina dan juga Muhammad Izzuddin akan membentangkan serta mengulas tentang isu psikologi konsep insan. Berikut adalah isi kandungan yang akan dibentangkan di dalam isu psikologi konsep insan. Yang pertama adalah asal-usul insan. Yang kedua adalah hakikat insan dan keinsanan menurut pelbagai perspektif agama dan kepercayaan. Yang ketiga adalah pembinaan insan sejahtera. Yang keempat adalah kedudukan manusia dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah cabaran insan sejahtera. Jadi kita teruskan perbentangan dengan ahli kita yang seterusnya, iaitu Sufi. Persilakan. Terima kasih Izan. Jadi saya akan memulakan pembentangan kami dengan tajuk yang pertama iaitu asal-usul insan. Jadi apa itu insan? Apakah maksud insan? Maksud insan terbagi kepada dua iaitu maksud insan dalam Al-Quran dan juga maksud insan dari segi istilah. Jadi kita tengok dahulu maksud insan dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran, manusia dipanggil dengan menggunakan beberapa istilah termasuklah istilah insan. Dan istilah insan itu sendiri wujud dalam surah At-Tin ayat 4. Selain itu, selain istilah insan, terdapat juga istilah-istilah lain yang boleh digunakan untuk merujuk kepada manusia. Contohnya adalah istilah An-Nas yang terkandung dalam surah An-Nas ayat 1 dan juga istilah Al-Ins yang terkandung dalam surah Al-Zariyat ayat 56 dan akhir sekali adalah istilah Al-Bashar yang terkandung dalam surah Al-Furqan ayat 54. Seterusnya kita tengok pula maksud insan dari segi istilah. Menurut istilah, insan adalah manusia dan manusia ialah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kenapa manusia dikatakan yang paling sempurna? Kerana Allah menciptakan manusia yang dilengkapi dengan roh, jasad dan juga akal fikiran yang membolehkan manusia untuk memikul dua tanggungjawab dan tugas utama iaitu manusia sebagai khalifah dan juga manusia sebagai hamba Allah. Okey, kita teruskan lagi pembentaran kita dengan tajuk insan menurut ahli falsafah. Terdapat ramai ahli falsafah yang bijak pandai yang berkongsikan ideologi mereka tentang insan. Dan antaranya adalah ahli falsafah Socrates, Aristotle dan Adam Smith. Okey, kita tengok dahulu ahli falsafah yang pertama iaitu Socrates. Beliau mengatakan bahawa manusia adalah makhluk yang ingin tahu dan memerlukan antara satu sama lain untuk keluar dari kejahilan. Seterusnya, ahli falsafah Aristotle, beliau telah memperkenalkan istilahnya sendiri iaitu zoon politikon yang bermaksud haiwan bermasyarakat. Dan dari maksud istilah ini, beliau telah merumuskan bahawa manusia adalah makhluk yang bersosial. Dan akhir sekali, falsafah Adam Smith. Falsafah Adam Smith adalah ahli falsafah yang berlatar belakangkan ekonomi dan beliau juga telah memperkenalkan istilahnya iaitu Homo homini socius yang bermaksud manusia sahabat kepada manusia yang lain. Atau erti kata lain, manusia perlukan manusia lain untuk berinteraksi antara satu sama lain. Seterusnya untuk pembentangan yang bertajuk insan menurut pandangan sains, saya akan serahkan kepada Nadine Sofia untuk terangkan lebih terperinci mengenai ianya. Alright, terima kasih Sufi. Saya Nadine Sofia akan menyambung pembentangan ini dengan menerangkan mengenai insan menurut pandangan sains. Insan dari sudut pandangan sains dapat dilihat daripada 3 teori, iaitu yang pertama adalah teori psikoanalisis, di mana manusia adalah sebagai homo volens yang bermaksud makhluk berkeinginan.
Manusia mempunyai satu perilaku interaksi antara komponen psikologi, biologi dan juga sosial. Dan di dalam diri manusia ini mempunyai unsur rasional, hidupan dan juga moral. Teori yang kedua adalah teori behaviorism, di mana manusia adalah sebagai homo mechanicus yang bermaksud makhluk mesin. Menurut aliran ini, segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai satu proses hasil pembelajaran. Dan yang terakhir adalah teori kognitif dan biologi, di mana manusia adalah sebagai homo sapiens yang bermaksud makhluk berfikir, iaitu satu spesies primata mamalia yang dilengkapi dengan otak berkemampuan tinggi. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai hakikat insan dan keinsanan menurut pelbagai perspektif agama dan juga kepercayaan. Hakikat kejadian insan ini dapat dilihat daripada 5 perspektif agama, iaitu yang pertama perspektif agama Islam, yang kedua perspektif agama Kristian, ketiga perspektif agama Konfusius, keempat perspektif agama Hindu dan yang terakhir adalah perspektif agama Buddha. Yang pertama adalah hakikat kejadian insan menurut perspektif agama Islam. Teori kejadian manusia menurut agama Islam adalah berpandukan kepada sumber tertinggi dalam Islam, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT ialah Nabi Adam AS. Dan daripada Adam, Allah telah menciptakan satu pasangan untuknya, iaitu Hawa, dan daripada situlah berkembangnya zuriat keturunan manusia sehinggalah pada masa kini. Firman Allah SWT juga mengatakan bahawa, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat yang kering yang berasal daripada tanah kental di mana warna dan abunya boleh berubah, iaitu daripada surah Al-Hijr ayat 26. Terdapat 6 proses kejadian manusia menurut Al-Quran, iaitu yang pertama nutfah. Nutfah ialah peringkat yang pertama di mana ia bermula selepas persenyawaan, iaitu satu percantuman sel ovum dan juga sel sperma. Yang kedua adalah alaqah. Alaqah adalah sel yang sudah disenyawakan dan tertanam di dinding rahim. Yang ketiga adalah mudghah. Mudghah adalah darah beku yang bertukar menjadi satu ketelan daging. Otak, saraf tunjang dan juga anggota-anggota lain juga turut terbina serta sistem pernafasan dan degupan jantung. Yang keempat adalah izham dan lam. Izham adalah peringkat pembentukan tulang-tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Yang kelima, halkan akhar. Halkan akhar ialah penyempurnaan organ yang kompleks seperti usus, hati, kaki, tangan, perut dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah nafur roh. Nafur roh adalah peringkat yang terakhir di mana ia adalah peringkat peniupan roh. Yang kedua adalah hakikat kejadian insan menurut perspektif agama Kristian. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan berdasarkan agama Kristian, iaitu Adam, ialah diperbuat daripada debu tanah yang berasaskan daripada risalah mereka, iaitu then the Lord God formed man from the dust of the ground. Seterusnya, persaliban Yesus adalah sebagai satu lambang pengorbanan suci untuk melepaskan manusia daripada dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dosa penganut agama Kristian boleh diampunkan oleh padri tertentu melalui pengakuan yang dilakukan oleh mereka kepada padri tersebut. Penganut agama Kristian juga mempercayai dengan kehidupan di alam akhirat selepas kematian. Ketiga adalah daripada perspektif agama Konfusius, di mana ajaran yang dibawa oleh Kongzi ini ialah bukan satu ajaran agama, malah ia adalah ajaran yang menjurus kepada soal kehidupan sosial manusia sesama manusia. Dan tiada kajian
mengenai perkara yang menyebabkan kematian ataupun ilmu gaib. Yang keempat adalah hakikat kejadian insan menurut perspektif agama Hindu. Manusia pertama ciptaan Tuhan berdasarkan agama Hindu ialah Swayambhu Manu. Swayambhu Manu bermaksud makhluk berfikir yang mengembangkan dirinya sendiri. Berdasarkan agama Hindu, kelahiran dan kehidupan manusia di dunia ini dianggap sebagai satu malapetaka dan juga penderitaan. Mereka juga mempercayai konsep tentang kelahiran semula, iaitu kelahiran semula diyakini sebahagian daripada proses hukum karma. Dan yang terakhir adalah hakikat kejadian insan menurut perspektif agama Buddha. Dalam agama Buddha ini, mereka bukan sahaja fokus pada persoalan mengenai Tuhan dan penciptaan alam termasuklah manusia. Mereka juga mempercayai pada konsep kelahiran semula seperti mana dengan agama Hindu yang berasaskan kepada karma, iaitu sebab dan akibat. Proses kejadian manusia yang berlaku dalam agama Buddha ini adalah melalui proses yang lama. Proses ini juga melalui beberapa evolusi di mana evolusi ini sama dengan teori evolusi Darwin, tetapi terdapat beberapa perbezaan daripadanya. Terima kasih Nadine Sofia. Jadi saya teruskan lagi pembentangan dengan tajuk Matlamat Penciptaan Insan menurut Agama. Okey, terdapat 5 agama yang saya akan terangkan lebih terperinci, iaitu agama Islam, agama Kristian, Buddha, Hindu dan akhir sekali adalah agama Konfusianisme. Menurut agama Islam, matlamat penciptaan insan ada 2, iaitu berperanan sebagai hamba dan juga berperanan sebagai khalifah. Okey, yang pertama, berperanan sebagai hamba. Allah SWT berfirman, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Dari surah Az-Zakariyat ayat 56. Dan dari petikan firman di atas, kita boleh katakan bahawa Allah menciptakan manusia dan diturunkan ke bumi untuk mereka melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Contoh-contoh suruhan Allah iaitu beribadat kepadanya. Contoh solat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa dan sebagainya. Manakala larangannya adalah seperti berzina, berjudi, riba dan banyak lagi. Okey, yang kedua iaitu berperanan sebagai khalifah. Manusia diciptakan Allah untuk dijadikan sebagai khalifah di muka bumi Allah dengan melaksanakan konsep kehambaan dan mengabdikan diri kita ni kepada Allah SWT. Bagaimana kita nak melaksanakan konsep kehambaan itu dan bagaimana kita nak mengabdikan diri kepada Allah SWT? Dengan cara kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada Allah di muka bumi ini. Agama yang kedua adalah agama Kristian. Menurut agama ini, matlamat penciptaan insan pada awalnya jiwa manusia itu adalah bersih, suci sehinggalah berlakunya dosa warisan atau istilahnya inherited sins, iaitu dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Maka apabila berlakunya dosa warisan, terputuslah hubungan di antara manusia dan Tuhan yang meletakkan manusia dalam keadaan kematian yang tidak baik. Oleh itu, sebagai penyelamat ataupun savior, Jesus Christ telah terpilih sebagai penebus dosa warisan melalui pensaliban. Yang ketiga adalah agama Buddha. Matlamat penciptaan insan menurut agama Buddha adalah untuk mencapai kebenaran agung ataupun nirvana dengan cara menyucikan diri. Bagaimana nak menyucikan diri? Iaitu hapuskan nafsu diri. Apabila nafsu diri telah terhapus, maka penderitaan ataupun duka juga dapat dihapuskan. Kerana menurut agama Buddha, apabila
manusia itu terlalu terikat dengan dunia yang tidak abadi dan terlalu berkeinginan yang tidak pernah puas. Jadi mereka akan menerima penderitaan pada kelahiran semula. Dan penderitaan ini berasaskan karma, iaitu sebab dan akibat. Oleh itu, menurut agama Buddha, wajib manusia itu untuk menerima kebenaran agung dengan cara menyucikan diri. Agama yang keempat adalah agama Hindu, dan menurut agama ini matlamat penciptaan insan adalah untuk mencapai moksha, iaitu kesempurnaan. Dan untuk mencapai moksha, manusia haruslah melakukan kebaikan di dunia. Kerana menurut agama ini, mereka percaya bahawa manusia adalah bersifat abadi ataupun bersifat tidak musnah. Oleh itu, mereka akan hidup semula pada masa akan datang, atau istilahnya reincarnation. Agama yang terakhir adalah agama Konfusianisme. Menurut kitab Yun Lu, apa yang tidak ingin orang lain lakukan pada kamu, maka jangan lakukan kepada orang lain. Berdasarkan petikan di atas, matlamat penciptaan insan menurut agama ini adalah untuk mempunyai sifat peribadi yang agung dan budiman, atau dikenali sebagai Chunze. Chunze adalah manusia yang mempunyai sifat yang penuh dengan kasih sayang dan bebas dari sifat kekerasan dan penyelewengan. Untuk pembentangan yang seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya, iaitu Syazwina Adlina, untuk terangkan lebih lanjut mengenainya. Terima kasih Sufi. Assalamualaikum. Saya Syazwina Adlina akan menerangkan tentang hakikat keisanan. Di bawah tajuk ini kita ada 3 aspek, iaitu dari mana, untuk apa dan ke mana. Dari mana manusia datang? Seperti yang kita semua tahu, seluruh umat manusia, malah semua makhluk yang terdapat di muka bumi ini datangnya daripada Allah SWT. Kejadian manusia pertama ialah ciptaan Nabi Adam. Kejadian manusia bermula dengan ciptaan Nabi Adam. Nabi Adam merupakan manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah dan dibentuk dengan sebaik-baiknya. Perkara ini telah dinyatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 26 yang berbunyi, dan kami telah menciptakan manusia, Adam, daripada tanah liat yang kering yang berasal daripada lumpur hitam dan diberi bentuk. Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Jadi Allah menciptakan Siti Hawa sebagai manusia kedua dan isteri kepada Nabi Adam daripada tulang rusuk baginda sendiri. Maka kejadian manusia berlanjutan sehingga sekarang daripada keturunan Adam dan Hawa itu. Perkara ini telah disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Seterusnya, untuk apa manusia diciptakan? Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Manusia diberi amanah untuk mentadbir dan mengurus bumi kerana manusia telah diberi kelebihan oleh Allah seperti akal fikiran, ilmu pengetahuan dan keseimbangan kejadian. Selain itu, kita diciptakan untuk mempelajari dan mendalami kuasa Allah. Hal ini dapat menyedarkan kita betapa hebatnya dan agungnya kuasa Allah, betapa luasnya ilmu pengetahuan, dan sekaligus kita dapat merasa insaf dan menyembah kepadanya. Akhir sekali adalah untuk bekalan di akhirat. Allah telah menciptakan syurga dan neraka untuk tempat tinggal yang kekal bagi semua makhluknya. Maka kita mestilah berebut-rebut untuk mengumpul pahala ketika kita di dunia dengan melakukan setiap perintahnya dan meninggalkan larangannya, supaya kita dapat ditempatkan dalam golongan orang-orang yang beriman. Jadi, ke mana pula manusia akan pergi? Setiap permulaan pasti ada pengakhiran, termasuklah manusia. Setiap manusia akan menghadapi kematian. Perkara ini dipercayai dalam mana-mana agama pun, namun setiap agama mempunyai kefahaman yang tersendiri. Dalam Islam, kematian adalah pintu yang memisahkan antara alam dunia dengan alam barzakh. Roh bagi orang yang sudah mati akan tinggal di dalam alam barzakh sehinggalah hari akhirat kelak.
Hari akhirat merupakan hari pembalasan dan hari keputusan bagi setiap amalan manusia, sama ada seseorang itu akan ke syurga atau ke neraka. Mengikut agama Kristian pula, kitab Bible telah menyatakan bahawa kematian itu adalah perubahan status daripada hidup kepada tidak hidup. Mereka mempercayai bahawa kematian ini adalah permulaan hidup abadi. Ini kerana Nabi Isa atau lebih disebut sebagai Jesus telah diangkat ke syurga. Jadi mereka mempercayai bahawa jika seseorang yang mati, mereka telah pergi ke syurga. Terusnya, kematian dalam Buddha. Buddhis ini mendapat pandangan bahawa kematian itu bukanlah pengakhiran segalanya. Mereka mempercayai bahawa adanya proses kelahiran semula iaitu Punabhava. Dan kelahiran mereka ini ditentukan oleh karma. Jika mereka melakukan kebaikan pada kehidupan mereka yang lampau, mereka akan lahir semula dalam kebahagiaan. Dan begitu juga sebaliknya, jika mereka melakukan kejahatan, dan mereka akan lahir dalam keperitan. Agama Hindu percaya bahawa kematian hanya berlaku pada fizikal manusia sahaja. Jiwa mereka iaitu Atman akan terus hidup dan dapat merasa suka dan duka kehidupan. Kematian bukanlah bencana yang besar bagi mereka. Ia cuma perjalanan jiwa yang akan menjelma semula di alam nyata dalam bentuk fizikal yang lain. Bergerak pula kepada ajaran Confucius, mereka tidak mengkaji tentang ilmu gaib. Ini termasuklah kematian. Mereka lebih menekankan manusia untuk memiliki perasaan kasih sayang dan meninggalkan sifat kekerasan. Seperti yang dinyatakan oleh Sufi sebentar tadi, mereka yang mempunyai sifat ini dikenali sebagai Chunzi. Chunzi ialah matlamat utama ideologi kemanusiaan Konfusianisme. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Izzuddin untuk menyambung pembentangan kami. Terima kasih Syazwina. Saya Izzuddin akan menerangkan tentang pembinaan insan sejahtera. Matlamat pembangunan insan sejahtera adalah untuk melahirkan manusia yang seimbang dan harmonis dari semua aspek kemanusiaan. Dan terdapat 3 jenis unsur penting yang berkaitan dengan pembangunan insan yang berkonsepkan JERI. Yang mana JERI ini bermaksud membangunkan jasmani, membangunkan emosi dan rohani, dan seterusnya membangunkan intelektual. Okey, slide seterusnya, potensi pembangunan insan seimbang, yakni JERI. Kita mulakan dengan jasmani. Jasmani, dari segi jasmani ni, kekuatan sesuatu bangsa atau manusia tidak terletak kepada aspek luaran semata-mata. Kekuatan fizikal, material, teknologi tidak menjamin kesinambungan survival sesuatu bangsa. Pembangunan jasmani perlu seiring dengan pembangunan dalaman meliputi emosi, rohani dan intelek. Dan yang seterusnya ialah emosi dan rohani. Huraian dia ialah Islam melihat kekuatan manusia melalui kekuatan dalaman dan luaran. Oleh itu, aspek emosi dan rohani sangat dititik beratkan di dalam Islam supaya dapat melahirkan manusia yang kuat, seimbang dan berakhlak. Okey, JERI yang seterusnya, intelektual. Dalam membangunkan intelektual dan pemikiran manusia, epistemologi atau teori ilmu perlu dihalusi sehingga mampu mengembang dan meningkatkan minda sesuatu manusia. Pembangunan intelektual berkait rapat dengan pembangunan kognitif manusia. Pembangunan kognitif ni ialah proses mental untuk mentafsir, itu maksud dia. Dan seterusnya, kelebihan manusia terletak pada akal fikirannya lah. Dan oleh itu, insan sejahtera ialah insan yang seimbang dan harmonis pada jasmani, emosi, rohani dan intelektualnya. So, kesemua elemen ini ialah yang menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian, ahsani taqwim, dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai model insan kamil. Okey, ini yang membawa kepada konsep insan kamil. Insan kamil ni bermaksud daripada dia bermula daripada 2 gabungan perkataan bahasa Arab, iaitu al-insan dan al-kamil. Yang al-insan bermaksud manusia dan al-kamil bermaksud sempurna. Yang dimaksudkan dengan manusia sempurna adalah sempurna dalam hidupnya.
dan seseorang dianggap sempurna dalam hidupnya apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam sesuatu kehidupan. Istilah insan kamil dari satu sudut merujuk kepada baginda yakni Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan kesempurnaan yang dimiliki oleh baginda. Kesempurnaan inilah yang menjadi qudwah hasanah, yakni contoh teladan yang baik yang diikuti oleh seluruh umat Islam. Baginda tidak bercakap mengikut hawa nafsu melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seluruh kehidupan baginda sama ada pengakuan, percakapan dan perlakuan adalah sempurna kerana dibimbing wahyu dan wajar dicontohi oleh seluruh umat Islam. Okay. Poin yang seterusnya adalah baginda adalah pembawa rahmat kepada seluruh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau yakni Nabi Muhammad SAW melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 107. Dan poin yang seterusnya, Rasulullah SAW berada pada kedudukan rohani yang sangat tinggi. Baginda berkomunikasi secara terus dengan Allah SWT dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tidak pernah ada manusia yang diizin untuk melakukannya sebelum dan selepas baginda. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah melaksanakan hambanya yakni Muhammad, Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjid Al-Haram yakni di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepada tanda-tanda yakni kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra' surah yang ke-17 ayat yang pertama. Oleh itu wajarlah kita untuk menjadikan baginda yakni Nabi Muhammad SAW sebagai contoh ikutan dari segenap sudut dan seluruh aspek kehidupan. Seseorang yang ingin menjadi sempurna dalam kehidupan perlu menguatkan hubungan dengan Allah SWT yang pencipta kita sendiri, serta memantapkan syariat dan haruslah berakhlak mulia. So saya serahkan next pembentangan kepada Izan bin Izamin. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Izzuddin. Jadi kita teruskan lagi dengan isu yang seterusnya, iaitu kedudukan manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah dimuliakan oleh Allah SWT dan dilantik sebagai khalifah. Perkara ini dapat dilihat di dalam Al-Quran, surah Al-Isra' ayat 70 dan surah Al-Baqarah ayat 30. Di dalam surah Al-Isra' ayat 70, Allah berfirman bahawa manusia telah diberikan rezeki yang melimpah ruah di darat maupun di laut. Sebagai contoh, manusia dapat mencari rezeki iaitu makanan yang halal di darat dengan cara berniaga dan juga bercucuk tanam, manakala dapat memancing ikan di laut. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 pula, Allah berfirman kepada malaikat bahawasanya dia ingin menjadikan manusia itu seorang khalifah di bumi. Khalifah di bumi ini membawa maksud seorang pemimpin yang akan memakmurkan bumi. Seterusnya, diajar dan diberi ilmu pengetahuan. Di dalam surah Al-Alaq ayat 4 hingga 5, Allah ingin manusia untuk belajar melalui pena dan tulisan, iaitu mengajarkan lagi apa yang tidak diketahuinya. Okey, kita teruskan lagi dengan isu kita. Yang ketiga adalah sebaik-baik kejadian dan makhluk termulia di muka bumi. Kita dapat lihat di dalam surah At-Tin ayat 4 dan surah Al-Isra' ayat 70. Di dalam surah At-Tin ayat 4, Allah menyatakan bahawa manusia telah dicipta dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Di sini membawa maksud manusia telah diciptakan dengan sempurna, iaitu dengan adanya roh, jasad dan juga akal fikiran. Seterusnya, tugas utama manusia ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56,
Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadanya. Jadi kita sebagai manusia wajib menyembah Allah SWT. Okey, akhir sekali ialah diberikan kebebasan untuk memilih jalan yang baik ataupun yang buruk. Di dalam Al-Quran, surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi diri manusia yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Sesungguhnya, berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya, hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Di sini saya dapat simpulkan bahawa manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini adalah di dalam keadaan yang suci, di mana kita tiada dosa maupun pahala. Jadi, kita sebagai manusia yang diberikan akal fikiran, mestilah memilih yang mana yang terbaik. Adakah ia jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Jadi, kita sebagai manusia, fikir-fikirkanlah. Jadi, saya akan serahkan pembentangan seterusnya kepada Muhammad Izzuddin. Terima kasih. Ya, terima kasih Izan. Seterusnya ialah cabaran insan sejahtera. Kita ada beberapa konsep, so kita mulakan dengan cabaran terhadap diri dulu. Cabaran pertama ialah mengukuhkan dan memperkuatkan akidah dan ibadah. Antara jalan mengukuhkan akidah adalah dengan mengenali Allah SWT. Kemudian kita akan mensyukuri atas segala kurniaannya, sama ada nikmat atau musibah, dan kita akan merasa cukup apa yang dikurniakan. Dan apabila sudah kita rasa kasih sayang Allah SWT tu, hati kita akan menjadi lebih tenang dan sentiasa ingin mendekati dan mengingati Allah SWT, dan seterusnya akan meneguhkan pelaksanaan ibadah. Ya, terima kasih Izan. Okey, yang kedua ialah mempraktikkan syariat dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh ikutan yang baik. Okay. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling hampir dengan Allah SWT. So, insan sejahtera akan sentiasa mengabdikan diri. Dia akan mengikut cara Nabi dan mematuhi segala perintah yang telah ditetapkan oleh Islam dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga ialah akhlak yang mulia, which is strong character, yang gigih dan istiqomah melawan nafsu, dan sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri. Rohani kita akan perlu sentiasa dibersihkan dari kotoran dosa, dan untuk membolehkan perkara-perkara agar yang perkara-perkara yang bersih boleh masuk ke dalam jiwa. Kotoran dalam jiwa dapat disucikan dengan meminta ampun dan bertaubat kepada Allah SWT. Dan kita perlulah mengakui kelemahan sebagai hamba-Nya. Cabaran terakhir terhadap diri ialah menjadi insan yang kuat dari segi fizikal dan intelektualnya. Fizikal yang sihat boleh dibina dengan pemakanan yang sihat dan aktiviti harian yang berfaedah. Daya intelek yang tinggi boleh dihasilkan dengan memperbanyakkan membaca dan menjadikan baca itu sebagai rutin harian. Next cabaran ialah cabaran terhadap masyarakat. Poin pertama ialah kita perlu menjadi tonggak dan ejen perubahan kepada masyarakat dan menjadi contoh teladan yang baik serta mampu memberi sumbangan idea. Poin yang kedua, kita perlulah berusaha menjadikan masyarakat sekeliling masyarakat yang berilmu, berakhlak dan hidup dalam keadaan harmoni tanpa mengira kaum dan agama. Poin yang ketiga, kita perlulah membina masyarakat yang bersatu padu, bertolak ansur, prihatin, bekerjasama untuk keharmonian negara.
Okey, poin yang seterusnya, cabaran terhadap negara. Poin pertama, kita perlu menjadi sebahagian daripada kepimpinan negara di peringkat kampung, daerah, negeri maupun negara yang kompeten dan berintegriti dan dapat melakukan tadbir urus yang baik. Poin yang kedua, kita perlu membantu kerajaan dalam membangunkan ekonomi dan memupuk masyarakat yang bersatu padu. Poin yang ketiga, menjadi penghubung antara rakyat dan pemimpin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Dan poin yang terakhir ialah memperjuangkan isu-isu keadilan sejagat tanpa mengira kaum dan agama. Okay, baik. Seterusnya, cabaran di peringkat global. Okay, poin pertama, kita perlu menjadi insan yang prihatin terhadap krisis dan isu-isu global seperti kemiskinan, kelaparan, peperangan yang melanda dunia, diskriminasi warna kulit serta agama dan serta ketidakadilan di dalam ekonomi dunia. Poin yang kedua, kita perlu tidak melibatkan diri dengan gejala-gejala negatif seperti keganasan, pemusnahan hasil hutan, LGBT dan lain-lain. Dan poin yang ketiga ialah menyebarkan seruan kedamaian, kasih sayang dan kesejahteraan kepada dunia. Poin yang terakhir ialah menjadi sebahagian dari anggota sukarela yang sedia membantu menyumbangkan tenaga dan masa walau di mana jua negara yang ditimpa musibah dan bencana. Tamatlah sudah pembentangan daripada kami, kumpulan 2, Psikologi Konsep Insan. Kami berharap video ni dapat memberi manfaat kepada mana-mana pihak yang menonton, dan kami juga berharap masyarakat akan lebih memahami psikologi konsep insan itu sendiri. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.